Rajah 6.2A menunjukkan seorang atlet yang akan memulakan larian. Lengkapkan rajah 6.2B dengan melukis keadaan otot X dan otot Y ketika membengkokkan kakinya. Okey. Di bahagian depan pada paha kita ni, di bahagian depan, otot bahagian depan, sini adalah otot quadriceps femoris. Tak ingat femoris, boleh tulis sebagai otot quadriceps. Manakala di bahagian belakang ni, macam berisi banyak sikit ni, bahagian belakang adalah otot biceps femoris. Okey, kena ingat ya, kalau dalam keadaan membengkokkan kaki, maka otot biceps ini akan mengecut. Okey, manakala otot quadriceps femoris akan mengendur. Awak ingat salah satu pun jadilah. Kalau dalam keadaan membengkok kaki, maksudnya biceps mengecut. Kalau dalam keadaan meluruskan kaki, maksudnya otot quadriceps mengecut. Macam tu. Maka untuk jawapan bagi soalan ini, okey, ni otot quadriceps, kat depan ni otot quadriceps femoris. Okey, kat belakang ni adalah otot biceps femoris. Ni otot biceps femoris ni lukislah macam seolah-olah dia mengecut. Mengecut maksudnya dia jadi menempal, otot tu menempal. Jadi macam gemuk itu kan. Pada gambar rajah ni lah. Okey. Seterusnya, nombor 2. Ramalkan apa yang akan berlaku jika tendon pada lutut atlet tersebut terkoyak ketika dia menjalankan aktiviti di 6B1. Okey, tengok dulu. Okey, lutut kat mana? Okey, lutut. Kepala lutut ni kat sini. Kepala lutut kat sini. Kepala lutut kat sini. Okey, kepala lutut ni tulang. Okey, tulang depan kepala lutut ni bersambung dengan otot yang mana? Dia bersambung dengan otot X. Otot X. Okey, bersambung dengan otot X. Tulang dengan otot bersambung. Dia disambungkan oleh tisu penghubung yang dinamakan sebagai tendon. Sekarang dalam kes soalan sekarang, tendon dia rosak. Terkoyak. Maka apa yang terjadi? Jadi penerangan kita mestilah berkaitan dengan otot X, bukan otot Y ya. Tengok yang mana satu bersambung dengan tendon lutut. Okey, jawapannya otot X tidak dapat bersambung dengan kepala lutut ataupun patella. Maka kaki tidak dapat diluruskan. Kena ingat balik tadi saya cakap, kalau otot X, otot quadriceps mengecut, maka kaki diluruskan. Sekarang ni otot X tu tak dapat bersambung dengan kepala lutut ataupun patella. Kalau dia mengecut pun, kaki tidak dapat diluruskan hasil daripada tendon yang terkoyak. Seterusnya, atlet tidak dapat bergerak, lutut menjadi bengkak ataupun atlet merasa sakit. Okey, ini ulang kaji tambahan. Okey, otot dengan tulang, otot, tulang disambungkan dengan tendon. Manakala kalau antara dua tulang, ia akan disambungkan oleh ligamen. Okey, soalan C. Rajah 6.3 menunjukkan dua masalah kesihatan yang melibatkan sistem otot rangka bagi individu S dan individu T. Terangkan satu perbezaan bagi masalah yang dihadapi oleh individu S dan individu T.
dia suruh terangkan berapa je perbezaan satu perbezaan. So, aku kena bagi tahu apa perbezaan tersebut dan terangkan. Okey, tengok kepada gambar rajah. Perhatikan gambar rajah ni betul-betul. Okey, individu S ini kalau tengok dia bengkok. Bengkok. Okey, individu S ni bongkok. Okey, individu S ni bongkok. Okey, manakala individu S kita tengok ada ke abnormalan pada tulang belakang dia. Okey, kita tengok apa benda abnormality tersebut. Okey, jawapan individu S mengalami osteoporosis manakala individu T mengalami skoliosis. Ini adalah nama penyakit yang dihadapi oleh individu S dan T. Tulang individu S adalah poros dan rapuh manakala tulang individu T membengkok ke sisi dalam bentuk S atau C. Okey, perbezaan seterusnya, osteoporosis berlaku kepada wanita putus haid atau hormon estrogen berkurang, manakala skoliosis berlaku akibat pertumbuhan tulang belakang tidak normal selepas akil balik. Pilih-pilihlah salah satu perbezaan. Okey, soalan nombor 7. Okay, rajah 7.1 menunjukkan tumbuhan P dan tumbuhan Q yang dibekalkan dengan bahan radioaktif yang berlainan. Tumbuhan P didedahkan dengan karbon dioksida berradioaktif manakala tumbuhan Q ditanam dalam tanah bernutrien yang mengandungi ion fosfat berradioaktif. P ada apa? P ada karbon dioksida. Q ada apa? Q ada ion fosfat. Soalan B. Terangkan bagaimana ion fosfat diambil oleh akar tumbuhan. Soalan ini kalau berkaitan dengan ion ni. Ion lah apa-apa pun yang diberi dalam soalan. Maka ini berkait dengan proses pengangkutan aktif. Proses pengangkutan aktif ini menggunakan tenaga atau ATP. Okey, jawapannya adalah ion fosfat diambil oleh sel akar secara pengangkutan aktif. Kepekatan ion fosfat dalam larutan nutrien lebih rendah berbanding sel akar. Ini adalah penerangan dia lah. Macam mana pengangkutan aktif boleh berlaku untuk ion fosfat ni. Kepekatan ion fosfat lebih rendah berbanding sel akar. Okey, macam ni. Ion fosfat yang dibekalkan tadi ada dalam tanah lah. So, dia bercampur dengan air tanah. Okey, ion fosfat ni dalam tanah adalah rendah. Ion fosfat dalam tanah adalah rendah berbanding dengan ion fosfat, kepekatan ion fosfat dalam sel rambut akar. Okey, sel rambut akar. Ini rendah, kepekatan ion fosfat dalam tanah rendah. Okey, pergerakan daripada kawasan low rendah kepada kawasan yang tinggi. From low to high. Tak ikut flow. Okey, tak ikut flow. Maka ini adalah pengangkutan aktif. Saya ulang lagi. Kenapa kata pengangkutan aktif? Sebab kepekatan ion fosfat dalam larutan tanah adalah rendah berbanding kepekatan ion fosfat dalam sel rambut akar. Maka ion fosfat meresap
masuk ke dalam sel rambut akar secara pengangkutan aktif. Soalan seterusnya. Satu lagi eksperimen disediakan seperti dalam rajah 7.2 untuk tumbuhan R. Udara yang mengandungi karbon dioksida beradioaktif. Dan di bahagian akar ada larutan nutrien yang mengandungi ion fosfat. Bahagian S. Bahagian S ini kita tengok dia telah dipotong. Bahagian S dipotong. Satu bahagian batang telah dipotong ataupun kulit, gegelang kulit tu dipotong. Kita tengok soalan. Satu bahagian batang telah disingkirkan pada bahagian S. Ini maksud saya bukannya dipotong terus zap macam tu, maksudnya gegelang kulit luar tu telah dipotong di bahagian S. Namakan proses yang akan dipengaruhi apabila bahagian tersebut disingkirkan. Proses apa yang akan terjejas? Proses itu adalah proses translokasi. Bagi sesiapa yang masih keliru translokasi itu apa? Katakan di bahagian daun ni berlaku proses fotosintesis. Fotosintesis akan menghasilkan sukrosa. Sukrosa akan diangkut daripada daun ni kepada batang dan seluruh bahagian tumbuhan melalui phloem. Tapi apabila kulit batang telah dipotong, maka phloem turut dipotong. Apa yang akan terjadi? Hasil fotosintesis yang dihasilkan tadi tidak dapat diangkut. Kalau pengangkutan hasil fotosintesis, kita namakan proses itu sebagai translokasi. Soalan seterusnya, antara daun J, K, L dan M, yang manakah tidak akan menunjukkan keputusan positif untuk sukrosa beradioaktif? Terangkan jawapan anda. Jawapannya adalah daun L dan M. Sebab apa? Phloem dibuang pada bahagian S. Hasil fotosintesis iaitu sukrosa yang dihasilkan di bahagian atas gelang tidak dapat diangkut ke bahagian bawah gelang. Daun LM kat mana? Daun L dan M berada di bahagian bawah bahagian S. Jadi daun L dan M ini tidak akan menunjukkan keputusan sukrosa positif. Tak ada sukrosa dalam ni. Sebab apa? Kita anggap kalau eksperimen ni berlaku, maksudnya satu daun ni je yang jalankan fotosintesis. Sebab daun ni je yang ada karbon dioksida. Jadi hasil fotosintesis akan diangkut daripada daun ni kepada seluruh bahagian tumbuhan. Kecuali bahagian M dan S. Sebab kat sini, kat bahagian S ni, phloem telah dibuang. Soalan seterusnya. Antara daun JKL dan M, yang manakah akan menunjukkan ujian positif untuk fosforus beradioaktif? Terangkan jawapan anda. Fosforus. Iron fosfat ni lah. Iron fosfat. Iron fosfat. Dalam ni ada ion fosfat. Ion fosfat, fosforus. Jawapan dia adalah semua bahagian J, K, L dan M. Xylem tidak dibuang di bahagian S. Maka
Ion fosfat radioaktif boleh diangkut dari akar ke atas dan semua bahagian tumbuhan. Okey, saya tekankan sekali lagi, kalau buang gelang kulit pada bahagian batang, hanya phloem sahaja yang turut dibuang, tapi xylem masih ada di situ. Sebab itulah xylem boleh lagi mengangkut ion fosfat atau fosforus daripada akar kepada seluruh bahagian tumbuhan.